Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin Habibillah, ala yasin Habibillah, ala yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam yang berbahagia ini di Masjid As-Solihin, Kampung Permatang Pasir, Melaka. Terima kasih banyak atas kesudian menjemput saya pada malam ini. Semua yang hadir, para pimpinan-pimpinan masyarakat, asatizah, ustaz-ustazah, tuan-tuan guru, para alim ulama, semuanya didoakan kesejahteraan, umur panjang, sihat tubuh badan, dijauhkan dari sebarang kemudaratan dan diberikan kebaikan sepanjang hayat. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah, malam ini inilah masjid pertama di Malaysia yang menjemput saya, dan saya pun tengok poster tu 2-3 kali takut tersilap tajuk ke apa ni. Saya duk tengok kat kalender, baru Jamadil Akhir sekarang ni, 23 Jamadil Akhir, tajuk Ramadan. Saya ingat minggu depan tengok 6 bulan, tak lagi. Oh awal, maknanya masjid ni lah dalam Malaysia paling tak sabar nak berpuasa Ramadan ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Tapi dalam semangat kita nak menyambut Ramadan, jangan lupa yang belum ganti ya. Banyak sangat undangan walimatul uruh, kenduri kahwin banyak, gantinya belum. Kalau nanti dah ada beberapa hari lagi nak puasa Ramadan, kelang kabut baru nak ganti waktu itu. Tuan-tuan ada yang kena ganti? Tak ada. Itu cari pasal tuan-tuan. Malam ini tajuk yang sangat istimewa, iaitu berkaitan tentang persiapan Ramadan. Kita anggaplah malam ini umpama seperti ulang kaji ataupun sebagai satu ingatan semula, iaitu berkait tentang salah satu ibadah yang penting bagi kita umat Islam. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Ta'ala, ayat yang sering kita dengarlah menjelang tiap-tiap kali Ramadan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allah menyebutkan, hei orang beriman, difardukan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga berpuasa. Kita kena tahu bahawa
ibadah puasa yang akan, maksud saya puasa wajib Ramadan nanti ni, adalah salah satu daripada 3 ibadah tertua di dunia. Dia ibadah-ibadah dalam dunia ni banyak, yang maknanya sejak daripada dulu lagi, umat-umat dulu pun dah buat. Pertama sekali, ibadah tertua di dunia adalah ibadah korban. Surah Al-Ma'idah ayat 27. Itu adalah ibadah tertua di dunia, iaitu sejak daripada zaman Nabi Adam, anak-anaknya Habil dan Qabil. Ini tak lama Zulhijjah kita akan dengar cerita tu. Yang kedua, ibadah tertua, cuma pelaksanaan tak sama. Macam baru ni kan riuh sikit cerita tentang Ashabul Kahfi itu Kristian ke Islam. Kita nak sebutnya dia orang itu Muslim pada zaman Kristian. Hakikatnya dia adalah satu golongan yang beriman pada Allah, tak syirik pada Allah. Akidah tauhid sama dengan kita, syariat berbeza. Syariat je berbeza. Contoh, korban umat dulu-dulu tak sama macam kita. Tak sama macam kita. Pelaksanaan dia. Tu baru cerita korban. Ada lagi, Allahumma salli ala Muhammad, ibadah semayang, solat. Ibadah tertua juga di dunia. Yang kedua, ibadah solat. Solat, dulu-dulu, umat dulu dah buat. Bukan Nabi balik Isra Mi'raj baru melaksanakan ibadah solat dah. Dulu lagi dah buat. Sebab contoh, masa tu Nabi Ibrahim berdoa. Doa apa? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Hebat orang majid ni. Memang patutlah solihin, memang soleh semuanya. Baca sikit ayat boleh sambung. Innama amruhu iza arada sya'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu lagi ramai sambung. Macam selalu baca tiap-tiap malam Jumaat, tuan-tuan, sebab nanti ada makanan, tuan-tuan. Jadi solat adalah ibadah tertua sebab Nabi-Nabi dulu dah semayang. Pelaksanaan dia tak sama. Tapi Islam tak, Islam akidah sama, pelaksanaannya tak sama. Taubat umat dulu-dulu ada setengah syariat dulu, iaitu taubatnya adalah dengan membunuh diri. Bunuh diri. Islam dah, Islam tauhid pada Allah lah, tapi syariat dulu. Dulu lagi boleh ada adik-beradik sama adik-beradik kahwin. Boleh. Anak-anak Nabi Adam nak kahwin dengan siapa lagi? Memang dia orang, dia manusia pun atas dunia ni kan kahwin dengan lembu lah. Syariat dulu. Islam dah, Islam lah. Solat sama, solat. Itu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi balik daripada Isra wal Mi'raj, kemudian Nabi solat dengan sepupunya. Siapa sepupu Nabi? Iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, semayang dengan sepupunya. Dia semayang, kata Sayyidina Ali, aku macam agak sedikit terkejut sebab biasa semayang dengan Nabi tak ada pula bongkok-bongkok, biasa daripada diri tu ke sujud. Hari ni ada bongkok pula, rukuk. Jadi solat sebelum Isra Mi'raj tak ada rukuk. Nampak? Takkan kita kata ni sesat dah. Syariat berbeza, itu dia. Akidah tetap sama. Itu panjanglah kan nanti jadi cerita bab sembahyang. Yang ketiga, ibadah tertua di dunia adalah ibadah puasa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Umat dulu pun puasa. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam dalam setahun, baginda akan berpuasa 3 hari dalam sebulan. Maknanya dalam sebulan 3 hari. Hari putih dia panggil, 13, 14, 15. Itu Nabi Adam punya puasa dia. Nabi Isa alaihi salam akan berpuasa selama 50 hari dalam setahun dengan umatnya. Orang-orang Israel pun ada puasa juga. 40 hari dalam setahun dia akan ada puasa dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang macam kita amalkan sampai ke hari ini. Cuma Nabi dalam kesempatan hidup, Nabi sempat berpuasa sebanyak 9 kali seumur hidup Nabi, iaitu 8 kali sebanyak 29 hari dan sekali sebanyak 30 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun Nabi apa lagi? Nabi Daud. Nabi Daud macam tuan-tuan pun pernah dengar. Atau mungkin ada tuan-tuan yang buat macam tu, jenis puasa selang sehari. Hari ni puasa, esok tak puasa, lusa puasa balik, tulat tak puasa. Saya tuan-tuan pun ada yang buat macam tu. Hari ni puasa, esok tak puasa, lusa tak puasa, tulat tak puasa, Ramadan baru puasa. Dia punya sembang macam Nabi Daud punya puasa, penyedak. Jadi muslimin muslimat semua, itulah sedikit berkait tentang ibadah puasa. Cuma
Tiap-tiap tahun kita selalu bercakap tentang macam mana kita nak dapat Ramadan dan puasa yang berkualiti. Bagi saya, benda paling penting sekali tentang ibadah puasa dan Ramadan itu adalah ilmu. Ilmu. Tuan-tuan, ibadah puasa lah ibadah terpanjang sekali yang kita buat. Sebab apa saya cakap terpanjang? Ibadah-ibadah lain tak panjang mana. Ada orang kata, mana ada ustaz? Ibadah haji paling lama, 45 hari. Haji 5 hari saja. Haji 5 hari saja. Habis itu yang 4 hari, itu kan muasas susah. Itu namanya. Muasas susah. Itu 40 hari dulu. Yang betul-betul haji 5 hari ya. Orang duit banyak, semua orang pakai jet mahal tau. Bukan itu pergi ya balik dah. Dia buat yang wajib kan. 5 hari je. Haji 5 hari. Kursus 17 siri. Tak betul tak? Itu pun tak semua datang. Kalau datang pun tidur. Apa lagi ibadah apa? Semayang. Tu tak payah sembang. Semayang berapa lama? Sendiri. Bukan dengan imam. Imam lama. Wirid-wirid lagi pula. Sendiri 5 minit. Mereka bertujuh. Kejap lah. Baru nak tulis pahala. Habis lah. Baru tadi Allah Akbar. Bagi salam. Cepatnya macam. Tapi saya tengok Abang Din, dia semayang lama sikit lah. Dia okey kan. Dia lain lah. Okey, Sabdah ni dia punya khusyuk dia lain sikit kan. Ibadah apa lagi? Puasa lah ibadah paling panjang. 29 atau 30 hari. Lama. Ada tak kursus? Ada kursus tak? Mana ada kursus? Haji yang 5 hari itu pun 17 siri. Ramadan puasa ada kursus. Saya kena buat. Ini harap malam ni. Ni tak tahu tak dengar aku Ramadan lagi 2 bulan, 3 bulan. Baru nak dengar balik. Sebab itulah tiap-tiap kali masuk saja Ramadan, insiden samalah kita akan dengar. Sama je ulang. Kalau mari jumpa ustaz-ustaz, itu je lah soalan dia. Ustaz, korek hidung batal? Yang aku pelik, kenapa lah Ramadan baru aku nak korek? Kenapa? Tak ada soalan. Tengok tuan, soalan dia panggil soalan berulang. Itu je lah korek hidung. Tak apalah, dah lalang sebut. Sebenarnya korek hidung ni batal tak tuan-tuan? Dia tak bantah. Tapi kalau dikorek dengan penuh bersemangat, dengan penuh daya juang, tak berbelah pagi, sampai putih mata, dia punya steam, sampai steam, itu makruh. Sampai siap dia ting kat ujung, itu memang butuh sahabat nama tu. Apa lagi soalan orang selalu tanya, Ustaz, sebenarnya buka puasa ni tunggu masuk waktu ke tunggu azan? Tiap-tiap tahun kan macam tu. Berapa kali dah insiden untuk bila azan awal? Yang lapar ni siapa sebenarnya ni? Awal sangat azan. Berapa banyak dah insiden untuk Bilal azan awal kan? Awal 3 minit, awal 2 minit. Kelam kabut orang kampung ni. Jadi sebenarnya berbuka puasa tunggu azan ke tunggu masuk waktu? Tunggu? Masuk waktu, bukan tunggu azan. Bayangkanlah, kalau tuan-tuan betul-betul tunggu azan, main untuk bila tu dia telan kurma kat 7 biji, ngong-ngong-ngong-ngong pada muka orang kampung. Tunggulah aku makan dulu. Dia tahu masuk waktu kau apa? Tunggu masuk waktu. Maknanya masing-masing kena ambil tahu lah. Tapi benda ni tak bagi tahu pun tuan-tuan pun tahu. Satu-satunya waktu yang orang semua akan ambil tahu Ramadan waktu maghrib. Semua itu tambah seminit, tolak seminit semua. Sekarang semua mana peduli. Maghrib kau bawa sini Melaka ni 7 lama 7 dah tu 7 lebih lah. 7 mana ada 7 lebih. Kita lepas berita pun mayang lah. Lepas berita pun dah. Tu banyak benda-benda itu je berulang-ulang. Sekali itu orang tanya soalan, bagus juga. Kadang soalan-soalan ni pun mencerna minda ilmu juga. Dia tanya, Ustaz, kalau telan kahak ni batal tak? Ustaz Razim nak cerita dengan saya itu, dia kata ada. Dia kan pusat apa ni pondok dia ada orang tua-tua. Ada sampai sekarang punyalah menjalani puasa Ramadan tanpa ilmu. Ada orang masih lagi faham telan air liur ketika puasa tu batal. Geluk telan tu batal. Dia fikir macam tu. Lama. Dah warga mah dah pun gangsa. Tak apa. Mah dah. Dia fikir kalau telan tu batal. Berbuih mulut. Tui. Membuang.
Sejak-sejak hari dia tahu kata telan tu tak batal. Oh, berapa banyak dia telan. Tunggu. Telan air liur tak apa lagi. Tapi kena pula musim resdung, musim sainah. Banyak pula hinguhnya tu. Jadi kahak. Telan kahak batal ke tidak, tuan-tuan? Kahak sendirilah. Tanya pula kahak siapa. Kahak sendiri. Soalan. Cerdiklah sikit soalan tu pun. Telan kahak batal lah. Dia kalau setakat benda jenis kecil-kecil terselit di gigi tak apa lagi. Kita semayang kan, kita solat. Ni dalam bulan Ramadan kan. Tengah semayang, tadi kan sahur. Nasi lemak sampai daging apa. Daging terselit, maklumlah gigi pelbagai struktur. Ada bengkok sana sini, ada ruang-ruang terselit. Tengah-tengah semayang. Ada benda dia tak cakap lah, tapi dalam hati ada daging terkeluar pula tu. Imam baca panjang, boring, tak tahu apa nak buat. Mainlah daging tu. Tiba-tiba terkeluar. Bila terkeluar, telan ni batal tak batal? Confirm batal lah. Walaupun dia telan tu secebih je, bukan seekor lembu pun. Secebih dia telan batal. Tapi masalahnya lama lagi dia nak sembahyang ni. Daging tu duduk dalam mulut. Jadi dia kena buang betul. Dia kena buang. Nak buang macam mana? Sembahyang berjemaah ni. Kawan sebelah, apa tu? Apa tu? Jatuh pula tempat kawan tu sujud. Apa benda? Takat kalau daging kecil tak apa. Ini kahak, tuan-tuan. Kahak. Ada orang kan jenis macam dia tak ada benda nak buat. Dia suka berdehem, tak ada pasal. Time tu dia ada kahak. Tengah semayang. Terkeluar. Kalau dia telan, kahaknya itu batal tak, tuan-tuan? Batal tak puasa? Batal dah. Angguk tak giling budak ngomong. Ngalah dekat. Jawabnya kalau telan, batal. Tuan-tuan, dia kahak ni kalau dia memang duduk di tempat dia, telan tak apa, dan memang duduk situ kan. Tapi kita keluarkan dia melepasi sebutan huruf kha. Kha tu di mana? Di sini. Benggau apa? Kha. Dia keluar ke sini, tuan-tuan dia telan. Kau keluar ke lobi lah, senang faham, kalau hotel. Dia dah check out dah keluar sini. Tuan-tuan dia telan, batal. Dan dia pun tahu dah. Tapi saja kan imam pula baca panjang. Nak buat. Baca habis nerai jawatan kuasa masjid. Allah. Banyak pula tu. Telan batal. Lepas tu macam mana nak buat? Macam mana nak buat, tuan-tuan? Itu kalau musim-musim sesemua, kita bawa lah tisu ke apa. Tapi dah tak ada apa nak dibawa tu. Mana tu? Tangan je lah. Ingat tu, ada benda kat tangan tu. Habis-habis semayang pula terus keluar. Tak payah salam orang. Sallallahu alaihi Muhammad. Member kata licin tangan kau ni. Tangan orang beriman. Bocium-bocium. Hijau. Banyaklah tuan-tuan kalau nak dibincangkan. Maknanya, jom kali ni kita masuk Ramadan dengan ilmu. Dengan semangat ilmu. Barulah Ramadan tu akan dihayati dengan penuh keindahan dan syok. Sebab itu saya perhatikan, kebanyakan di kalangan kita akan mengalami sangat banyak kerugian dalam Ramadan. Apakah antara kerugian-kerugian kita dalam Ramadan yang kebanyakannya benda tu patutnya tak berlaku jadi juga. Apa dia? Pertama sekali adalah kerugian di dalam bulan Ramadan, iaitu bila kita tak faham akan hikmah berpuasa. Ingat, puasa ini sebenarnya satu-satunya ibadah yang tak perlu berbuat apa-apa. Dia adalah ibadah tahan. Puasa ni ibadah tahan. Nak puasa kena ambil wuduk dah? Tak payah. Puasa kena menghadap kiblat dah? Tak payah. Puasa kena pakai telekong dah? Tak perlu buat apa-apa. Puasa itu hanya tahan. Boleh tahan? Tak boleh tahan. Tak boleh tahan, tak puasa.
Dia puasa ni dia kena tahan. Tahan mata, tahan mulut, segala tahan. Kalau ikutkan sedap membawa, mengutuk orang, mengutuk pengerusi baru, mengutuk Tok Imam, mengutuk jawatan kuasa masjid, sedap mengutuk penceramah. Tapi baru nak mengutuk teringat Ramadan. Kau ni kenapa? Tahan. Aku ada benda nak cerita. Tunggu jawab. Dia kata tunggu jawab. Ada hati lagi. Dia ibadah puasa ni dia tahan. Dia tak macam ibadah-ibadah lain. Ibadah umrah, ada tawaf, ada sa'i, ada tahlul. Ibadah zakat, keluarkan duit, membuat, dia kena perbuatan. Semayang sama, angkat takbir 13 rukun lah, kena buat. Tapi puasa buat apa? Tak kena buat apa-apa, dia tahan saja. Sebab itu orang yang boleh menjalani ibadah puasa dengan cemerlang, akhirnya dia akan jadi manusia yang apa? Menjadi manusia yang sangat kuat kesabarannya. Sangat kuat sabar. Tapi kita di Malaysia ni tuan-tuan tak boleh challenge negara-negara luar. Kita Malaysia ni kurang lebih 13 jam lah, plus minus tu je lah. Tu pun dah hijau muka dah. Tuan-tuan tengok orang-orang duduk negara luar. Member saya ada yang buat kedoktoran apa, ada yang duduk di Moskow, Rusia apa kan. Di Rusia, dia orang puasa 19 jam. Dia orang sahur 1.49 minit pagi, buka puasa 8.56 minit malam. Dia sahur pukul 2 pagi lah, senang faham. Buka puasa pukul 9 malam. Orang tengah fadlan minallah subhanal malikil ma'bud. Engkau baru tengah Allah malakasumtu. Rusia. Member saya cerita pula, time tu Ramadan jatuh musim panas. Duduk dalam kelas, universiti, kiri kanan Mak Saleh. Rusia kan dia nak Mak Saleh tak Mak Saleh putih tak putih ke tak reform ni putih kan. Kiri kanan Mak Saleh ni seluar pendek musim panas. Panas aku dalam puasa. Memang ujian tu dia. Poha kiri kanan bukan poha ayam, poha orang lah. Kita bazar kan banyak poha ayam. Ini poha orang ni. Dia kata tengok dosa tak tengok rugi pula. Aduh dia kata. Tapi sebab dulu mengenang sekolah agama kan, risau, aduh, nak buka puasa pukul 9, aduh. Jadi, bersyukurlah duduk di kampung Pematang Pasir ni tuan-tuan, duduk sini je lah, tak payah pergi Rusia. Kalau puasa dekat negara Norway, lagi dahsyat, 20 jam. Dia orang puasa 20 jam tuan-tuan. Negara Eropah memang panjang. Tak apa lagi, Greenland, 21 jam. Dalam sehari ada 24 jam. Dia orang kurang lebih ada 3 jam lah. Itulah buka puasa, itulah tarawih, itulah Lailatul Qadar. Semua di situ tuan-tuan, semua itu. Baru habis tarawih, sahur. Sahur. Kita sempat lagi, lepas more-more semua, lepas tidur malam, menyembang ni kita tombiang apa lagi, sempat. Dia orang tak ada, sangat sekejap. Oh tuan-tuan, Malaysia ni Allah, 13 jam tu pun pantang dengan azan. Maghrib ke Zuhur. Lamanya. Memang dia orang berpuasa ni memang dia ujian dari Allah Ta'ala. Lagi-lagi dia puasa sahur tak bangun. Dia orang kalau puasa sahur tak bangun memang teruklah sikit. Kadang-kadang dia tengok lipat macam kurma. Dia nampak, apa berlari yang kurma ni? Padahal itu lipas. Maknanya ada cabang pula tu. Ada tangkai pula tu. Maknanya dia belum sampai tahap puasa yang sepatutnya. Patutlah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, kesungguhan dan mengira-ngira mengharap Allah ampunkan dia, maka kelebihan dia ialah Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan senang tuan-tuan Allah nak ampun dosa. Syarat kena puasa dengan bersungguh-sungguh. Janganlah puasa macam budak-budak itu tuan. Yang puasa budak-budak umur air ambil semayang kami lama. Umur dia 3 kali kami uduk glong buang. Glong buang. Glong pula tu. Ish. Jambang dah misai apa-apa.
Janggut sampai ke pusat dah puasa jadi budak lagi. Malu ke orang. Jadi ingat, mari kita hayati hikmah puasa. Yang juga kata para ulama, puasa ini dia mendidik kita supaya jadi orang ikhlas. Sebab itu dalam banyak-banyak ibadah, puasa ini kata Nabi SAW hadis qudsi, puasa itu kata Allah, illa sauma fa innahu li. Kecuali puasa, aku sendiri yang akan bagi ganjaran pahala tu pada hamba-Ku directly. Aku sendiri akan bagi pada hamba-Ku. Sebab Allah aja yang tahu kita ni puasa ke tidak. Ataupun tahap level puasa kita. Allah nak ajar ikhlas. Memang ibadah banyak-banyak ibadah, puasa je lah memang menguji keikhlasan pun. Ibadah lain kebanyakannya boleh show off. Tahu, bukan nak niat show off pun, tapi yalah, kita tak niat pun memang orang nampak. Tak pernah semayang tahajud di rumah, tiba balik rumah mak mentua dan bangun. Allah. Bismillah. Mak mentua kata baguslah. Menantu soleh ni. Tengok jam pukul 3 pagi. Sekali orang rumah kata, mak, abang semayang isyak. Okey lah mak. Kadang-kadang dia semayang isyak, lagi 5 minit nak subuh. Lepas tu rendam dan bolah lagi kau ni. Dia ikhlas ni memang Allah Ta'ala nak ajar menerusi puasa. Masa kita, orang tahu ke kita puasa tak puasa? Takkan bagi hak ke mulut dia kot. Ni lah tanda aku puasa dah. Allah nak ajar buat apa pun kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan mudah tuan-tuan. Sebab itu dalam kehidupan ini, dalam banyak-banyak manusia, Iblis dia paling kalah dengan manusia yang illa ibadaka minal mukhlasin. Semua makhlukmu akan aku boleh kacau, boleh aku sesatkan, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Itu payah sikit. Dia orang ni tak makan saman, tak lut lah. Cucuk sini tak jadi, cucuk sini tak. Dia memang ikhlas. Ada elang, tak ada elang, buat kerja sama kan. Contoh. Ada itu tetap dia memang ikhlas. Allah Ta'ala memang susah sikit dah buat ikhlas ni. Jadi Allah nak ajar kita jadi ikhlas, iaitu dengan ibadah puasa. Tapi maaflah, jangan jadikan ikhlas tu alasan untuk tak beribadah pula. Ji, lama tak nampak ke masjid. Aku ni sebenarnya bukan tak nak pergi masjid. Aku ni baru sampai tapak tangga masjid tu. Rasa riak. Aku ada riak. Itu aku start motor balik. Ada jenis-jenis masuk air gitu. Tu sampai bila nak mari masjidnya? Kan? Ada orang kadang-kadang macam tu. Dia bang, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam Mekah pula. Astaghfirullahaladzim, riak. Tuan-tuan, setakat ni je lah azan saya. Saya rasa saya riak ni. Tak boleh dah ni. Sadaqallahul-azim. Sadaqallah pula. Azan je lah. Terus je lah. Syaitan dia suka jenis orang-orang. Dia nak memancing kita. Riak. Dah. Ibadah jangan buat alasan. Buat je lah tuan-tuan. Sebab dia nak, kalau nak tunggu ikhlas, sampai bila? Sampai bila nak tunggu ikhlas? Lagi terawih. Tak berapa ikhlas. Jadi kau nak ikhlas bila? Meninggal baru ikhlas. Dia buat je dulu. Tuan-tuan tengok mana-mana Tok Bilal masjid yang lama-lama dulu. Jadi kampung saya ada lagi lah seorang tu. Tapi dah meninggal lah. Tapi dia azan daripada saya kecil-kecil lagi. Kami panggil dia Pok ni. Dia azan macam tu lah. Hayyalah solat. Itu. Dia kata macam lalat je Ustaz. Tak apa, itu azan. Dah suara dia. Macam tu lah. Tapi dia azan tu saya ingat saya lah. Kat 30 tahun dia azan. Agak-agak masa mula-mula dia azan dulu riak lah. Bukan riak lah, maknanya mungkin dia rasa dalam kampung aku dia pandai azan habis-habis. Orang lain mungkin pandai azan tapi kena tengok skrip. Allahu Akbar 2 kali. Itu kan. Tapi dia kalau dah buat benda itu sampai 30 tahun, agak-agak takkan riak lagi. Dah. Jadi imam. Mula-mula dilantik jadi imam, dia lain sikit. Saf. Istawu adlu sudul khalal. Saf. Gaya. Padahal makmum 2 orang.
Dia punya gaya tu macam ramai lah. Orang kata, mak, kita 3 je, mak. Gaya mutu keunggulan. Tapi kalau dah berpuluh tahun jadi imam, tak ada letak kan berpuluh tahun nak riak lagi dah. Maknanya apa-apa amalan buat lah. Mari majlis ilmu. Saya perasan ada orang kadang-kadang kalau dia ni memang hati dia bukan lagi nak bincang apa ni riak lah, sum'ah nak menunjuk, tak ada dah. Kalau dia memang itu jiwa dia, mana-mana pun akan nampak muka sama datang majlis ilmu. Dia tak ada fikir dah. Nanti orang kata alim sangat, soleh sangat, ini start baru nak start. Tak ada dah. Tu yang pertama. Yang kedua, orang yang paling rugi sekali dalam bulan Ramadan Al-Mubarak agar kita tak termasuk ialah iaitu orang-orang yang memang kerja dia membuta manjang. Tuan-tuan akan tengok nanti bila masuk saja bulan Ramadan akan muncul satu golongan yang dia disebut sebagai bukan ashabu kahfi. Dia memang puak-puak yang memang membuta adalah tuan-tuan. Dia memang kluster tidur. Kluster tidur. Tidur sesungguh-sungguhnya memang ada. Busuk lah tuan-tuan tengok orang macam ni. Dia lepas sahur tu tidur. Tidur setidur-tidurnya. Dia celik-celik, dia sedar-sedar 6.50 petang. Anak ajak pergi bazar. Loh, kat tu nak buka dah. Tak terasa puasa. Kejap dia. Orang macam tu patut dikebumikan lah tuan-tuan. Engkau hidup pun macam tak hidup, baik simpan je lah belakang masjid tu patut. Dia macam ni. Dia Ramadan ni, dia memang mengantuk. Pasal perut kosong, kita tak ada aktiviti. Kalau tak Ramadan, kan kita banyak aktiviti. Ngunyang. Ni mujur saya ceramah dalam masjid. Kalau saya ceramah, macam dulu kat Melaka ni, stadium Hyderabad dulu saya pernah ceramah sekali kat stadium ke Dewan ke apa. Kan kalau di luar, ramailah beli kacang rebus. Kacang goreng ke apa kan. Kita tengah ceramah, dia boleh nyang-nyang zikir, nyang-nyang kacang. Tengok dia, dia berhenti sekejap. Ada. Tapi bila Ramadan kau nak punya apa? Jadi dia boring. Dia mudah nak ngantuk. Hari kerja tak apa. Ni yang pencin-pencin. Nyandor di tiang. Ngantuk lah. Dia macam ni. Dalam bulan Ramadan, memang sangat digalakkan ataupun ada kelebihan kalau tidur, kena pada waktunya. Bila? Nabi SAW Nabi mengajarkan waktu yang elok nak tidur itu namanya qailulah ataupun tidur tengah hari menjelang dekat-dekat zuhur tu. Lagi 20 minit nak masuk zuhur tu dekat nanti, tidur itu dapat pahala. Itu Nabi SAW menyebut qilu. Nabi kata rehat seketika di tengah hari, tidur nap. Mak Saleh kata apa nap? Tidur sekejap. Fa inna syaitan la taqil. Nabi kata sebab setan tak pernah rehat. Untuk kena ingat tu. Yang bezakan kita dengan setan, salah satunya setan tak pernah rehat. Jadi tidur pada tengah hari Ramadan, kalau tak Ramadan, tengah hari ya, Faidullah, tidur sekejap sebentar nak zuhur tu, itu bagus dapat pahala. Setan tak pernah rehat. Jadi kalau tuan-tuan ada jumpa ada member cakap, aku hidup tak ada rehat. Ini macam geng. Ini macam geng. Betul, dia manusia ni, dia kena ada rehat. Dia kena ada rehat. Tak kira lah dia kerja apa, dia kerja bank ke, restoran ke, dia kena ada rehat. Dia kena ada masa, dia ada santai sekejap. Namanya qailulah 15-20 minit sekitar itu. Bukan 2 jam. 2 jam tu membuta tuan-tuan namanya. Baik itu dalam Ramadan nanti tuan-tuan boleh plan. Bila aku nak rehat, qailulah sekejap tidur tengah hari. Lagi-lagi nanti bila nak balik kampung, nak balik raya nanti, bila kita drive, orang lelaki kan, bila drive, kita mengantuk. Dia ada satu masalah, pemanduan kita yang kita tak boleh nak tahan, namanya micro sleep. Micro sleep. Micro sleep ni adalah kita dalam keadaan tidur, mata celik. Macam sekarang ni saya ingat ada ni. Selai bulan dimasukkan ke dalam microwave. Namanya micro sleep. Dia badan dia dah tidur. Kan? Mata rapat tutup, dah. Mata celik tu yang rumah. Tidur, mana tidur. Masuk lorong orang dah, mana tidur orang. Micro sleep. Dan micro sleep ni bahaya tak bahaya dia?
Kalau kita sekitar 3 saat saja macam tu, tayar steering kita boleh beralih hingga 200 meter. Tu yang terpapah masuk di na'udzubillah min zalik. Jadi apa nak buat, kau dah ngantuk sangat, agama aja, pergilah tidur saja, rehat, jangan gagah juga. Jangan gagah juga. Macam saya kadang balik Kedah, ngantuk, mak saya aja minum air 100. Saya pun terfikir, apa pula ayat mak saya, orang Kedah, ayat 100 mak saya kata. Ayat 100. Ayat bateri je, berapa 100 plus. 100 plus. Ayat 100 dia kata. Dah, kadang habis air tu ngantuk balik. Ni Ramadan, nak minum apa? Nak tak nak, pergilah tidur sekejap. Hatta nanti tuan-tuan ni, saya tengok muka-muka tahajud ramai ni. Tuan-tuan, nanti bila bangun untuk nak qiyamul lail, solat malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi ajar pada kita, kalau dah ngantuk sangat, tidur. Nabi ajar, ngantuk tidur. Kadang-kadang, tuan-tuan perasan tak? Kita dah buka puasa. Makan semuanya. Air katira, lompat ikan, kuih naka, kuih Johor. Semua ada murtabat. Suruh semua ada. Capai tiaw, murtabat telur basuh, semua ada. Jadi, mengantuk, tuan-tuan. Kadang-kadang tu bila makan banyak sangat, dia mengantuk satu hal. Tengah sujud, keluar cendol ke hidung. Dia banyak sangat makan. Jadi macam mana kita nak buat ni tuan-tuan? Mengantuk. Pernah tengok kan asal nak tarawih yang wah. Kita pula kadang kita duduk sebelah member yang menguap. Macam ribu mau pula kau nak mengantuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ajar. Tengok Nabi Islam ni agama rahmat. Dia faham umat dia punya perangai. Kata Nabi, iza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yazhaba anhu naum. Nabi kata, kalau kamu mengantuk sangat, waktu itu kau nak semayang, kau nak kejar tarawih kan, 8 ke 20 tak kisah. Tapi setan banyak betul. Kata setan kena ikat Ramadan banyak, mana pula setan yang tak terikat apa ni, mengantuk sangat. Maka Nabi ajar, kalau dah tak tahan mengantuk sangat, kata Nabi, fal yarqud, pergilah tidur sekejap. Pergilah di belakang tiang mana. Tapi janganlah pejam tu sampai 10:30 malam. Baik tak payah datang masjid kalau macam tu. Datang beria dengan minyak atar elok, dengan serban reda, siap tu tangan tasbih semua, subhanallah. Kau tidur belakang. Aduh, baik tak payah datang. Dia tidur sekejap lah, pesan member. Habis 2 rakaat pertama aku kejut. Tak boleh aku cannot go lah. Mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, pasal apa? Patutnya Nabi aja, kalau kau mengantuk, tahan. Setahun sekali je Ramadan, semayang Dah, Nabi kata, pergi tidur sekejap. Sebab apa? Sebab kata Nabi, fa inna ahadakum iza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yazhabu yastaghfiru fayasubban nafsahu. Karena kalau engkau gagah juga semayang dalam keadaan ngantuk-ngantuk macam tu, engkau sendiri pun tak sedar, kau doa, kau minta, kau apa benda kau cakap pun kau tak tahu. Tak mengantuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Ya Allah, ampunkan aku ampunkan kau, ya Allah. Faham dah? Ada tidur. Jangan sekarang, nantilah. Nanti ya. Ya, tidur. Islam suruh tidur. Tak boleh, dia benda-benda kalau mengantuk tak boleh buat apa orang. Lepas tu kalau saya ceramah ke khutbah orang tidur macam mana? Takkan nak jokah masjid. Malaikat kan? Saya tak setuju ceramah jenis jokah-jokah ni dalam masjid. Pasal masjid ni rumah Allah ke rumah kau? Rumah Allah ke rumah pak saudara? Dia pun jokah tengok. Rumah aku pun. Dia nak ceramah jokah boleh pergi pasar. Apa sekali yang sebelah orang jual ikan pun kan kat padang-padang. Jokah ni rumah Allah. Tak boleh. Ada SOP kot. Nak jaga. Tak boleh. Orang dah mengantuk dah buat macam mana? Buat macam mana? Gagah-gagah pun orang sebelah lah cuik sikit. Sampai berdengkur lah. Ada bunyi dia macam-macam kena kejut lah. Memalukan dia pula. Ingat. Hatta kalau tuan-tuan kut nanti bangun tengah-tengah malam nak semayang kan. Ada orang dia rajin qiyamul lail tengah malam Ramadan. Bangun sahur. Tengah panaskan lauk. 2 rakaat. Allahu Akbar. Tapi dalam 2 rakaat tu. Dia macam menara condong. Ini yang tu. Dulu saya ingat satu gua balik Mesir, orang jemput saya jadi imam tarawih. Tengah saya jadi imam tarawih ni,
Tengah-tengah jadi imam, tengah baca ayat lah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Tengah-tengah baca ayat. Tarawih ni, tiba-tiba ada hamba Allah daripada belakang. Tak. Mari sebelah kita. Belah salah mari sebelah ni. Berdua ke apa ni? Imam seorang. Lepas tu duduk sekejap dia di belakang balik. Tak. Misteri. Tanda-tanda Lailatul Qadar ni. Habis bayar. PA saya kata, Ustaz tahu apa jadi? Tak tahu. Dia kata member tu dia mengantuk. Tahap pertama dia okey. Tahap kedua dia depan sikit. Tahap ketiga straight sampai sebelah ustaz tu. Agaknya bila dia dah sampai baru dia sudah depan sangat ni. Imam. Dia ribut belakang balik. Dia kalau mengantuk tak boleh buat apa dah. Patutlah dalam satu hadis Nabi sebut, iza qama ahadukum minal lail fasta'jamal Quran ala lisani falam yadri ma yaqul falyaqtaji. Tengok Nabi sebut. Sekali lagi Nabi mengajar umatnya yang disayangi semua, lagi-lagi dalam Ramadan, engkau kalau bangun sembahyang tengah malam, lagi-lagi kalau Ramadan nanti, mengantuk kau sembahyang juga. Kalau kau mengantuk sangat-sangat, kau pergi rehat sekejap dan datang sambung balik. Falyaqtaji, maknanya tidur sekejap. Sebab dibimbangi ayat Quran yang kau baca itu ayat Quran ke kau bercampur dengan ayat apa kau baca sekejap lagi. Bunyi ayat Quran kejap kunut nazilah keluar ke ada doa nak niat tarawih semua keluar kejap lagi ni. Ada orang kalau ngantuk dia tak boleh buat apa dah. Ramai yang ada tengah malam baca kuliah pula. Kuliah ayuhan kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ولا أنا عابد ولا أنا عابد Bini dia kesian tengok tak sahur kat orang tua ni nanti. Lakum dinukum. Tak boleh, kalau mengantuk tak boleh, dia keliru habis ayat. Saya dulu jadi imam tahajud, masa tu pernah ingat tuan tak boleh. Saya baca surah Baqarah, belajar mesti tak buka Quran meja komposer depan tu. Orang offer ustaz, kalau ustaz ni tak apa. Tak apa, bacalah Baqarah jadi Yasin. Lepas tu ketobat dah betul jadi imam. Lepas tu lepas ustaz kalau lepas boleh tak mau dah malu kan nanti masuk surah Ali Imran belajar lagi ya. Jadi Nabi ajar kalau kau ngantuk pergi tidur dulu kan nanti ayat entah apa-apa kau baca. Itu isunya apa? Yang paling penting tidur tak ada masalah, cuma jangan terlalu membuta sangat sampai orang tak boleh beza antara manusia dan jenazah. Itu. Yang seterusnya, siapakah manusia paling rugi dalam Ramadan agar kita tak termasuk dalam kalangannya adalah saya terlupa pula dia. Okey, yang ni ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ni kita nak buat war-war sikit tuan-tuan ya. Iaitu kita nak war-warkan sumbangan untuk program ceramah bulanan di Masjid As-Solihin. Ini saya baca skrip ni. Sila. Ya. Tuan-tuan semua, kita nak mengedarkan tabung. Yang mana tabung yang disahkan JAKIM itu belakang tu. Atau tu kain putih tu. Selain daripada yang tu jangan ada pula tabung sendiri bawa tapuai sendiri pula dia kata masjid punya. Itu jangan, itu illegal. Yang legal punya. Ini yang masjid official punya ya. Yang mana karung-karung tu nanti akan diedarkan untuk tuan-tuan sama-sama menyumbang. Kalau boleh biarlah dia ada dia ada singgah-singgah sikit. Jangan smart tag sangat laju RFID pula. Jadi ada singgah-singgah lah sikit tuan-tuan. Masukkan tuan-tuan apa yang ada ustaz saya duit tak bawa kunci motor pun boleh kita alu-alukan.
kita boleh gadai lah, insyaAllah. Handphone pun boleh. Daripada tengok TikTok saya malam, bubuh handphone tu. Yang mana ini, sumbangan ini untuk pengimarahan, sama ada program-program masjid ataupun apa sajalah untuk manfaat masjid ataupun rumah Allah Subhanahu wa taala ini, untuk sama-sama kita manfaatkan. Tuan-tuan, masa menyumbang masuk duit dalam tabung ke dalam karung itu, niatkan juga salah satu daripada sumbangan kita ini untuk disedekahkan pahalanya buat orang tua kita yang dah meninggal dunia pun boleh. Ataupun niatkan juga sebagai syifa, sebagai penawar. Kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dawu maradakum bisadaqah, ubatilah orang yang sakit dalam kalangan kamu dengan bersedekah. Jadi siapa-siapa yang sakit, selain jumpa doktor, pergi farmasi ke apa, masukkanlah duit dalam tabung, dalam karung ini. Niat, ya Allah, aku ni gaul makan sotong celup tepung banyak sangat, ya Allah, moga ni jadi ubat. Tadi tuan-tuan masuk, tadi ada niat ada ubat? Tak ada? Patah balik. Kita pusing balik sekali lagi. Tak apalah, nanti ini yang ni ada orang dia takut riak. Saya tak nak bagi daripada bawah, saya nak bagi belakang-belakang. Ataupun jangan tak bagi, sudahlah. Kan yang penting sumbangan kita sedekah itu juga menyelamatkan kita dari azab api neraka. Wallahu ta'ala a'lam, tuan-tuan ya. Baik, sambil-sambil tabung tu masih lagi bergerak, kita sambung. Iaitu yang seterusnya, yang ketiga, iaitu golongan yang paling rugi sekali dalam Ramadan siapa? Iaitulah golongan yang, ya Allah, tak datang masjid langsung. Ada setengah golongan terbalik. Ramadan memang nampak sungguh, dan kali terakhir kita nampak dia pagi Syawal, masa sembahyang raya. Lepas tu tak ada dah. Sampai orang masjid pun terpaksalah buat kain rentang mencari orang hilang. Kali terakhir dijumpai 1 Syawal sembahyang raya. Itu je lah, tu pun dapat duit raya seorang sikit, itu yang datang tu. Jadi tuan-tuan, kalau masuk Ramadan tak datang masjid, rugi. Sebab itu salah satu daripada fadilat duduk dalam Ramadan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang mendirikan Ramadan, termasuklah mengimarahkan masjid-masjid, maka dia juga termasuk dalam kalangan golongan yang diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya yang telah lalu. Sebab itu kita ni hidup banyak dosa, tuan-tuan. Hidup banyak dosa. Saya sendiri pun, tuan-tuan pun banyak, akhir-akhir ni banyak berita kita dengar mati mengejut. Baru ni Tok Imam sedang mengimamkan solat subuh apa? Meninggal, tuan-tuan. Jadi imam. Tu sekarang ramai takut jadi imam ni. Kan? Meninggal dalam sujud selaku imam ketika itu. Tuan-tuan perasan tak? Mutakhir ni banyak kematian mengejut. Dia mati mengejut ni kalau dari sudut kajian, 2 sebab lah. Pertamanya, mati mengejut ni adalah berkait dengan soal jantung. Jadi tuan-tuan yang banyak minum teh tarik, roti canai, sarang burung-burung tak mana semua tu, bolehlah tuan-tuan, boleh pelan-pelan lah bertaubat sikit-sikit. Kurang-kurang lah sikit. Risau juga dia jantung. Benda tak, dia memang nampak sihat, tapi yang dalam kita tak tahu. Pertama jantung. Tapi kalau buat nisbah antara laki-laki dengan perempuan yang berkait dengan masalah jantung dan meninggal asbab jantung, laki-laki 12,000 orang purata setahun. Perempuan 8,000 je setahun, tak ramai. Laki-laki ramai. Pasal laki-laki ni dia banyak memendam. Dia tension, dia bengang, dia apa, dia simpan dalam. Itu meninggal. Dia abang-abang semua tak payahlah pendam sangat luar. Otak nanti meninggal awal nanti. Bopi ni pun tak sempat tinggal nanti. Itu pertama. Yang keduanya adalah kerana kemalangan, accident. Itu pun mati mengejut. Banyak juga mengejut. Baik itu tuan-tuan, kita dalam hidup ni, entah-entah mungkin malam ini, malam terakhir kita. Dan tadi yang sedekah tu, entah itu sedekah terakhir, tuan-tuan. Itu pun kalau sedekah. Siapa boleh jamin dia akan sembahyang subuh pagi esok? Dia nak sembahyang subuh. Tapi siapa boleh jamin dia akan sembahyang subuh dengan izin Allah pagi esok? Belum tentu. Berapa ramai meninggal dunia dalam tidur, tuan-tuan. Jangan kata meninggal dunia dalam tidur, tengah ceramah pun meninggal. Yang penceramah pun meninggal tengah ceramah. Tapi banyaknya yang dengar ceramah lah yang meninggal. Setakat ni lah. Tapi yang bawa orang ceramah, itu sangat panjanglah umur dia. Dia punya kelebihan tu boleh bincang lah lepas ni kan. Tambah-tambah ada UG pula. Kan dia lain sikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lepas itu marilah ke masjid, main masjid.
Saya nak sebutkan bahawa mari masjid ni selain daripada kita dapat satu kelebihan apa? Siapa-siapa yang mendirikan solat berjamaah, as-salatu bil jamaah tafdulu min salatul fazi. Semayang berjamaah dengan semayang sendirian pahalanya 27. Ada pula member kata, tak apa ustaz, saya semayang dengan bini saya, orang rumah saya dengan anak di rumah berjamaah juga 27, sama. Siapa kata sama? Semayang berjamaah di masjid dengan semayang berjamaah dengan anak bini di rumah, pahala 27 kan? Betul tak? Tak berani nanggung. Tak orang 27 kan lebih sikit, ada poin-poin ustaz. Tak ada. Memang semayang di rumah 27 juga, tapi ingat, RM27 takkan sama dengan $27. Umpama semayang di masjid ni macam €27 kot agak. Kali 5.6. Besar, takkan sama. Memang betul awak berjamaah di rumah dengan anak bini, betul. Takkan sama dengan mari rumah Allah. Niat iktikaf, masuk masjid ada doa, jumpa orang bagi salam, nampak tabung sedekah. Lepas tu solat sunat tahiyatul masjid. Rumah ada tahiyatul rumah? Tak ada. Kan? Besar mari yang masjid. Walaupun saya tahu semayang di masjid dengan semayang di rumah, mana lagi khusyuk? Mana lagi khusyuk? Rumah. Dia sebab rumah, dia senang khusyuk. Sebab rumah itu rumah kita. Macam saya, ayah. Saya boleh kontrol anak-anak. Yang TV tutup, radio perlahan, yang anak diam, ayah nak semayang tutup semua. Okey. Cuba nanti, jangan ayah nak semayang. Okey. Jadi tenang semayang. Masjid tuan-tuan boleh buat macam tu? Boleh buat macam tu? Tak boleh. Tuan-tuan main masjid berapa banyak dugaan. Tengah semayang, lalu budak. Dia lari. Kata ustaz ni jam betul. Semua lah orang lain. Elan tak ada kan. Mana nak khusyuk tuan-tuan? Dia tak apa. Tengah ceramah, tengah semayang kan dia lalu. Contoh, main budak pada lalu. Dia lalu je tak apa. Dia tarik je kain. Dia tarik buat macam bendera sekolah kan. Negaraku pakcik. Cakap tak boleh. Makcik-makcik pula belakang. Ada baik dah. Kan? Makcik-makcik di belakang. Kadang tu, maaf lah nenek-nenek ni dah lama tak ada anak kan. Tak ada anak kecil. Jadi dia pun lupa dah cara layan budak. Tengah semayang, bukan cucu dia, bukan anak dia, entah anak siapa-siapa je, dia tengah semayang, budak tu main-main berguling tempat dia sujud. Wih, ya. Makcik tu, Sami Allahu liman hamidah. Nak sujud, budak tu kat depan. Macam mana? Macam mana nak suruh budak tu tepi? Budak tu, tak sujudlah aku jawabnya. Tu khusyuk tak semayang di masjid? Tak khusyuk. Banyak gangguan. Kalau anak aku siap, aku penyek je lagi. Ni anak orang boleh? Tak boleh. Tuan-tuan semayang di masjid kadang tu. Allah, tuan-tuan boleh sangka ke siapa-siapa akan semayang sebelah kita? Tuan tak tahu. Pakai ramai pula nampak. Bawa geng ke apa ni? Kan? Kita tengah-tengah semayang pula, mari Allah mana-mana mari duduk sebelah kita. Kita pun tak apalah, dia semayang, kita semayang. Tapi perlakuan semayang dia tu yang kita bimbang tu. Oh, salli. Dalam hati yang mula dah. Allah. Khusyuk dah? Tak khusyuk, susah. Kita pun kita pula lega. Tapi tak habis lagi. Bis. Nak susahnya sebut bismillah. Alhamdulillah. Walau. Dari hati kita, apa susah sangat walau tuan-tuan itu. Tuan-tuan khusyuk tak? Tak khusyuk juga. Kita tahu dulu semayang di rumah je ni. Lepas tu pula masa rukuk, kita pula bukan niat, tapi ternampak kuku kaki dia. Hitam lah. So hitam lah kan. Tengok kuku yang member sebelah ni apa?
Boleh buat cedok nasi tu. Macam senduk lah, bukan kuku. Khusyuk dah. Kalau dah susah sangat nak khusyuk, sembahyang rumah. Tapi kenapa Islam suruh datang juga masjid? Ingat, kita datang masjid ni tuan-tuan, Allah nak ajar kita supaya kita ni bermasyarakat. Kenal siapa tu imam, kenal siapa ni orang-orang penting dalam kampung kita ni. Jangan ada kematian baru sibuk nak cari mana tu imam. Mau cari salah pula tu. Nampak ada mamat seorang tu janggut sampai pusat. Imam tu, nak saya gad. Gad tu. Kalau gad pun macam ni, imam macam mana agak Sebab sekarang ni kan ramai orang muka-muka soleh. Tokek restoran pun muka macam Ustaz Zairul. Apa payah kita nak beza tu. Jadi payah kan. Muka orang soleh banyak sangat as-solihin kan. Sebab tu datang masjid, Allah nak ajar apa lagi? Supaya engkau semangat. Tuan-tuan dengar ceramah, buka YouTube, type Ustaz Ilyas Ismail. Saya tahu Ustaz lagi hebat-hebat, ramai lagi. Tuan-tuan boleh tengok, ikut YouTube pakai phone. Tapi takkan sama dengan duduk dalam majlis macam ni. Barakahnya lain. Semangatnya lain. Tuan-tuan terawih di rumah, berapa kali menguap kalau semayang di rumah terawih? Confirm 8 lah, 8 sangat mujur. Banyaknya 2 yang buat. Terawih di rumah kan. Baru Allahu Akbar, wah, muat. Tapi kalau semayang di masjid ni dia punya semangat lain. Fadlan minallahi wa ni'mah. Subhanal malikil ma'bud. Sallallahu wasallam alaihi semangat. Lagi-lagi pula kita kalau semayang, kita tengok pula ada pula cik-cik kadang bongkok pun 20. Takkan aku minum salapan. Malu kot. Pakcik tu jalan macam lipas kena spray je. Tak boleh. Dia semangat lah. Dia semangat. Itu barakah datang masjid. Rugi siapa tak datang masjid. Cuma kita mencadangkan di setengah-setengah masjid, kalau ada bajet, bolehlah jemput sekali-sekala imam-imam jemputan. Sekadar untuk tukar selera, bukan melupakan imam sedia ada dah tukar-tukar selera. Ada setengah masjid tu, malam ni imam tu bunyi ala-ala sudais. Sedap kita dengar. Dan masjid ni pun saya ingat kalau tak imam luar sini pun banyak suara sedap. Ni mic pun sedap kan? Mic pun sedap. Ada setengah masjid tu kadang tu mikrofon pun masalah. Bau sujud je berguguran dari telinga kita dengar. Jadi jemput imam-imam luar baca. Dia sebenarnya imam ni kalau dia suara dia merdu, dia menjemput kekhusyukan dalam hati kita. Sampai satu tahap kita rasa macam kalau boleh jangan rukuk lagi. Alunan dia syahdu, syok pasang. Syok. Pasal nak, jangan rukuk lagi. Nak rukuk dah. Aduh. Panggil imam Ahmad, Ina atau Ina je baca. Panjanglah sikit. Syok. Itu, ini kalau ada ni, kelebihannya apa? Jemput. Baru dia menambahkan semangat kita untuk tarawih itu lebih berganda-ganda. Itu yang ketiga. Yang keempat, golongan yang rugi dalam bulan Ramadan yang agar kita tak termasuk dalam kalangannya adalah iaitu golongan yang mereka ini di dalam Ramadan langsung tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung tak doa. Ingat, Ramadan nanti merupakan peluang yang Allah buka seluas-luasnya untuk kita memperbanyakkan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang tanya, apakah doa yang paling bagus? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa yang kami pun tak sedar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, entah inilah Ramadan terakhir kami. Ya Allah. Ramai orang nak sangat masuk bulan Ramadan. Ini kita 27 jam adik 23 kan. Ini jam adik akhir. Maknanya kurang seminggu lagi kita akan masuk Rajab. Nanti akan bergema lah sana sini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, itu. Sebab dia paling jis yang paling utama dalam Ramadan ni adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak amalan-amalan untuk Allah ampunkan kita banyak. Salah satu amalan untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita adalah
iaitu kita ini, ini kalau ada kelebihan lah, kalau boleh lah, iaitu dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan orang yang Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya dengan cara yang mungkin dia sendiri pun tak tersangka, iaitu isbarul wudu alal makarih. Ambil air semayang ketika kau rasa tak selesa ambil wudu waktu itu. Ini Nabi sebut. Ambil air semayang waktu tak selesa. Nak senang faham, contoh, ambil air semayang di negara-negara sejuk, salji. Oh, tuan bukan senang. Itu saya pergi Kashmir, bawa keluarga lah jalan-jalan. Masa tu saya pergi hujung bulan 11. Dia dah start dah. Bukit-bukit semua dah berbedak lah, salji semua. Sejuk. Ada sekali itu saya duduk -1. Bayangkan basuh berak anak. Dia tak ada heater untuk basuh berak, tak ada. Biru punggung dia. Biru. Sejuk. Memang sejuk. Saya cerita ni punggung anak. Dah lah. Dan memang sejuk sungguh. Bayangkanlah. Kalau nak ambil semayang tu, ya Allah, memang ketar-ketar jadi lah. Nabi sebut siapa yang boleh berwuduk ketika susah-susah itu, Allah ampun dosa-dosa dia. Kita paling-paling pun pergi airport KLIA, flight pukul 7.30 pagi, 5 suku dah sampai, pukul 6 subuh, ambil semayang dekat airport sejuk tu pun kira okey lah. Malaysia punya standard boleh lah sejuk tu. Lepas tu orang tua-tua dulu, jenis bangun tengah-tengah malam. Kata apa? Dia mandi tengah malam orang tua-tua ni. Dia kalau mandi awal malam tak elok, setengah orang kata apa bau air. Dia eloknya tengah-tengah malam tu ataupun nak menjelang subuh tu. Orang tua-tua dulu dia mandi telaga, mandi pergi pukul 4 pagi. Anak-anak generasi sekarang tak ada. Semua roti itu, semua air panas kan. Kalau tanya dengan golongan ustaz-ustaz yang Darul Syifa ke apa, dia sebenarnya rawatan nak halau jin, kena air sejuk. Dia kena air sejuk, bukan air panas. Dia kena air sejuk. Jadi kalau puak-puak jenis tak suka air sejuk ni, something wrong. Dia kena air sejuk sebenarnya. Dia kena air sejuk. Waktu itu orang tua-tua dulu, immune kuat. Dia sejuk tu, dia mandi je. Budak sekarang melompat, sejuk. Mandi lah air panas. Daging empuk lah, budak-budak lah ni. Empuk daging dia. Macam kena rebus lah. Tak boleh. Dia yang bagusnya berwuduk ketika susah, satu. Yang kedua, orang yang Allah akan ampunkan dosa-dosanya adalah ini bagus, siapa yang melaungkan azan. Innal muazzin yughfaru lahu mada sautihi. Orang-orang yang melaungkan azan, Allah akan ampunkan dosanya sejauh suara dia. Sebab itu untuk bila azan kena kuat. Dia kena kuat laungan dia. Lagi kuat sejauh suara dia. Apa payah? Volume kasih habis lah. Pusing ambil Allah tu. Suara sampai ketul air keruh. U-turn masuk highway lah suara. Ji, kuat azan, banyak dosa. Itu yang kuat tu. Azan tu. Allah ampun dosa. Sebab orang yang melaungkan azan ni besar kelebihan. Tak azan isyak malam ni. Saya ni ceramah. Tak apa tuan-tuan. Tapi malam esok azan lah. Malam esok azan lah. Sebab orang yang laung azan ni hebat. Al-muazzin atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Seorang muazzin laungkan azan, dialah manusia paling panjang tengkuk di hari kiamat. Setengah orang dengar terkejut, jadi zirafah pun. Apa maksud? Bukan panjang tengkuk jadi zirafah, bukan. Orang laung azan ni panjang tengkuk tu maksudnya famous. Di syurga nanti semua penjuru syurga semua nampak. Orang dia panggil apa? Dia panggil apa? Top of the world. Macam itulah. Dia akan famous. Orang akan nampak sangat terkenal. Orang yang melaungkan azan. Tapi yang bagusnya azan suara mesti kuat, padu dan bersemangat. Jangan azan macam Piramli tu semerah tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tu menyanyi. Azan dia kena bersungguh-sungguh kuat sikit. Lagi-lagi azan subuh. Lagi apa lagi? Itu kelebihan dia. Dan yang seterusnya, yang kelima, orang yang paling rugi sekali dalam bulan Ramadan adalah iaitu orang yang banyak bercakap yang sia-sia. Lebih-lebih lagi dia banyak berbohong dan berdusta dalam bulan Ramadan. Kata Nabi SAW,
laisa siyamu minal akli wasyarab, innama siyamu minal lahwi warrafasi. Kata Nabi, bukanlah puasa itu hanya sekadar tak makan, tak minum, tetapi puasa yang sebenar adalah engkau menahan daripada cakap benda-benda lucah, benda-benda hal cerita dalam seluar, dalam kain apa, dan berbohong, berdusta. Jangan. Bulan Ramadan ni dia training. Bukan kata Ramadan je jangan bohong, bulan-bulan lain pun sama. Tapi lebih-lebih lagi dalam Ramadan nanti, jaga mulut, jaga mulut. Lepas tu sekarang ni saya tengok tuan-tuan ada setengah orang kadang dia tak jaga mulut lah. Memang tak jaga mulut ini ataupun tangan-tangan. Dia nak komen, dia nak apa cakap, dia melepas. Dia tak puas hati dengan mufti, dia tak puas hati dengan penceramah, tak puas hati dengan asatizah apa, dia hentam lah. Jaga macam-macam. Saya dulu, saya pernah cerita kan, dia marah, dia meluat dengan saya ulas satu isu. Orang lain macam-macam, terbaik ustaz ini nak penjelasan yang paling senang faham, apa-apa jaga. Mari seorang buat Allah tu pendek, dia komen, hanat. Betul. Saya ni budak zaman FNN Orange, zaman keset. Saya bukan tahu hanat dengan apa. What that animal? Jadi saya pun tanya lah kawan-kawan praktikal ni kan, apa makna hanat ni? Loh, dia cakap dengan ustaz kan, kalau siapa lagi, dia suka aku dia lah. Ish, dia maki lah, maksudnya, lah hanat. Budak-budak sekarang kan, berhenti jaga mulut sikit. Tapi kadang-kadang dia yang duk mengata maki orang ni, dia bukan pakai nama sebenar Facebook dia. Itik comel from syurga, penjejak badai, bilal kesepian, beruang taubat. Macam-macam payah ni beruang ke orang yang komen ni ada. Jadi jaga mulutnya, jangan. Termasuk juga jangan berbohong. Tapi itulah tuan-tuan, sekarang ni macam kami para suami, kami ada dilema sikit. Sampai satu keadaan, kami ni tak tahulah nak kata bohong ke, jaga hati ke apa. Masuk Piramli lagi pening, dia kata bohong sunat. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Lagu tu saya tak hafal sangat. Mungkin Cik Syam dia hafal sikit lah lagu tu lah, pasal dia ada faham makna tu. Dia begini tuan-tuan, kita suami isteri ni dia tak sama. Dalam satu hadis, ni dia ada hadis ya, Nabi SAW mengajarkan ada 3 keadaan kita dibolehkan untuk tak bercakap benar. 3 keadaan. Pertama, ketika dalam peperangan. Dalam perang boleh menipu. Tapi kalau dah tengah tangkap dengan musuh, janganlah jujur sangat. Musuh tanya, kau askar tinggal berapa? Tinggal 6 orang, jeneral mati beda. Tak ada apa tinggal, jujur. Senang tak boleh tipu. Jangan masuk air sangat. Jujur macam tu pembaris sangat. Dan perang itu pun, perang itu memang penipuan. Askar pakai baju sama macam warna pokok, kan menipu tu. Oh jujur sangat pakai warna oren, terang nampak kerja obvious nampak. Ingat, boleh menipu dalam keadaan tertentu. Yang kedua, berbohong untuk niat membaik-baikkan hubungan. Abang sulung gaduh dengan kakak nombor 2. Dah lah, kakak tu sayang dengan abang tu. Oh sayang, engkau anak muda kau nak tahu. Saya kasyaf. Saya tahu hati dia kau pandai-pandai lah ngayat janji raya dia balik. Asal kakak dia sponsor kambing, tu yang dia kena balik. Abang pula sponsor lemak. Jadi kambing dengan lemak mesti kawan nanti. Dan yang ketiga, boleh berbohong dalam hal suami isteri. Bohong yang macam mana? Ini bukan sampai kata pergi kusuk, tahu-tahu pergi selatan Thailand. Bukan. Ini bohong dalam erti kata sekadar menjaga hati saja. Itu boleh. Itu boleh. Pasal orang perempuan ni kadang susah lagi-lagi bila nak raya kan. Dia beli baju, dia tempah baju. Kadang dia tanya kita, payah kita nak jawab. Abang okey tak bang? Tuan-tuan tahu tak, walaupun tuan-tuan ni tak ambil diploma in design sekalipun, in design ke in apa sekalipun, tuan-tuan cakap dia dah cantik. Pasal tuan-tuan kalau cakap, nanti dia akan ada soalan beranak lepas tu. Macam dia tanya kita lah, abang betul ke saya dah gemuk? Jadi macam mana? Betul ke saya dah gemuk? Kita orang masjid, siang malam dengan ceramah. Selawat di mulut, jadi takkan nak bohong. Ramadan kot, awak ni kurang kurus. Gemuk lah tu naknya. Saya cakap kurang kan. Jadi itu boleh cakap lah yang sebab jawapan kita akan menentukan kita sahur di mana.
Kau sahur mamak nanti ni. Nasi lemak royal ada tidur tu je lah nanti. Ayah perempuan. Masa perempuan pun kadang dia susah nak jujur kita. Kalau kita pergi keluar mana-mana, kita tanya dia, yang nak order apa dah? Abang lewat malam tak makan dah. Bila kita sampai rumah, abang tak boleh apa-apa. Jadi juga tak nak. Memang cakap tak nak, faham lah. Kami ni makhluk jujur. Nak cari yang jujur macam kampung Matang Pasir memang payah lah. Memang payah ni yang ada pun yang terakhir ni ada ni. Limited edition. Aku nak muntah lepas ni ya. Angguk dulu. Payah. Kadang tengok drama, tengok movie. Kita pula orang lelaki kadang ni. Kita kadang bukan nak tengok sangat drama tu. Kita nak tengok kesudahan dan iktibar dia. Betul lah. Tengok tu kadang ternampak pula heroin tu cantik. Lama pula tengok heroin. Bini kita pun amboi. Tengok heroin lama sangat. Saya dengan heroin tu siapa cantik lagi? Soalan. Walaupun tuan-tuan ni ambil paper Julai 6 kali pun. Kalau dia tanya dia dengan pelakon perempuan tu siapa lagi cantik, cakap je lah dia. Tu je lah tuan-tuan. Bagi dia. Saya kalau mati hidup balik pun takkan dapat orang cawak ni. Dia punya senyum sampai syawal. Iya, try bang. Walaupun lepas tu kita akan tahu kan, kita akan cirit lepas tu. Sebab menyesal jawabnya tu. Tapi itu boleh. Yang tu boleh bohong. Walaupun Ramadan. Tak payah nak tanya fatwa mana-mana, mufti mana. Tak payah. Memang boleh pun. Tapi kalau engkau bohong sampai tak bagi nafkah, sampai zalim kianat, tak boleh. Jahat lah itu. Boleh tuan-tuan? Wallahu alam. Cukuplah sekadar inilah sembang-sembang kita malam ini. Moga-moga bermanfaat dan selamat untuk menjalani ibadah ataupun pesta ibadah kita. Bermula daripada Rejab yang akan kita masuk kurang lebih dalam seminggu sahaja lagi nanti insya-Allah. Dan marilah kita berdoa pada Allah. Moga-moga Allah panjangkan umur kita. Saya lupa. Saya nak share satu doa. Ini doa agar Allah kurniakan kita umur yang panjang. Ini saya nak share doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aksir mali wa waladi wa atil hayati wa barik li fima a'taitani waghfir li. Sekali ya. Allahumma aksir mali wa waladi wa atil hayati wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, banyakkanlah hartaku, juga anak cucu keturunanku, panjangkan umurku, berkatilah setiap kurniaanmu kepadaku, ampunkanlah dosaku ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kau try ulang balik tuan-tuan. Sudah. Tadi pun banyak mulut main-main yang tadi ya. Siapa yang rakam nanti tolong share lah. Nanti panjang-panjangkan. Moga-moga Allah. Ya, sekarang ni pun ada penyakit-penyakit, sakit-sakit, apa sihat pun. Tapi kalau Allah izin, panjang umur. Sempat lagi Ramadan ke depan. Sempat lagi insya-Allah. Doa alam pada Allah Ta'ala ya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak atas kesudian tuan-tuan semua menjemput saya. Ada rezeki dan lain-lain kesempatan kita bersua lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.